Iaitu sambungan tajuk sebelumnya, berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakan seseorang yang melintasi pembaca Al-Quran. Apabila ada orang yang lebih berkedudukan dari sudut ilmu, kesalehan, kemuliaan, lebih berusia dan wara, lebih dihormati kerana mempunyai kuasa atau lebih tua daripadanya atau sebab-sebab yang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang bermaksud kepada siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal-amal yang salah dan tidak syirik menduakan Allah dalam urusan ibadatnya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati, dikasihi, berbahagia Kak Salwa dan seluruh dan kuasa pengurusan Kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dikasihi, yang dihormati, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah Kuliah Duha, sama ada yang tetap saban minggu, saban hari, maupun yang singgah mungkin, ataupun yang baru sampai menyertai program Kuliah Duha ini. Pada semuanya didoakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan ilmu dan amal kita, dan konsisten dengan pengajian duha. Moga-moga dengan konsisten kita dengan ilmu,
akan membekas dalam perjalanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diangkat darajah kita di hari akhirat nanti dalam keadaan kita akan beroleh kejayaan dan keselamatan yang abadi pada hari yang pastinya akan kita dapati nanti saat yang kritikal, kerana pada masa itu tidak ada sesuatu yang boleh menyelamatkan kita melainkan amal masing-masing. Bukan lagi anak isteri, keluarga, suami, rekan taulan yang boleh menyelamatkan kita. Tetapi yang boleh menyelamatkan kita pada itu amalan kita, iman kita, taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah rakamkan dalam satu ayat Asy-Syu'ara, Allah sebut kepada kita pada hari yang tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan dia dengan amalannya, dia dengan imannya, dia dengan ilmunya, dia dengan amal-amal salahnya, bukan lagi dengan hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Jadi ini semua merupakan peringatan yang mustahak yang kita kena ambil sebagai peringatan bersama. Dan hakikatnya dalam apapun situasi kehidupan kita di atas bumi Allah ini, kita kena banyak bercakap hal-hal kemudian, iaitu hari mahsyar, dan kerana pada masa itu hakikatnya ia adalah satu keputusan yang mutlak yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan ke atas kita. Mahkamah Allah, tuan-tuan, mahkamah yang benar-benar adil. Tidak ada keadilan yang lebih mutlak melainkan keadilan pada hari akhirat. Dunia ini kadang-kadang tidak ada keadilan. Disebut pun keadilan macam mana, tidak ada keadilan. Manusia ada kelemahan. Tetapi bila sebut keadilan Allah Subhanahu wa taala, ia keadilan yang mutlak. Allah tidak akan memberikan satu hukuman kepada manusia dalam keadaan menzalim manusia, tidak. Walaysa bizallamin lil abid. Allah sebut dalam Al-Quran, dia tidak zalimi sesiapa pun kalangan hamba-Nya. Walaysa bizallamin lil abid. Allah tidak akan zalimi sesiapa pun di kalangan hamba-Nya. Artinya Allah tegas kepada kita, pada masa itulah manusia diberi pembalasan menurut kadar amal masing-masing. Kadar amal masing-masing. Ala hasab qadri a'malihim. Mengikut kadar amal masing-masing. Pada masa itu ketentuan kita di atas amal kita. Batulah Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi dalam beberapa riwayat yang disebutkan tentang beliau dan kata-kata beliau menyatakan bahawa manusia yang inginkan kepada kemenangan, al-falah dan kejayaan di alam sana hendaklah datang dengan dua perkara. Yang pertama, datang dengan amal yang cukup. Yang kedua, datang dengan keredaan yang sempurna. Kata Imam Al-Ghazali, siapa nak berjaya di pada masyarakat nanti, datanglah dengan dua perkara tadi. Amal yang cukup dan keredaan Allah yang penuh. Amal yang sempurna dan redha Allah yang lengkap. Itu dah dua perkara, kata Imam Al-Ghazali, akan melengkapkan pintu kejayaan, kemenangan kita di hari akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu suatu muqaddimah awal saya pada hari ini sebagai satu peringatan bersama, kerana kita dalam hidup ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, perlu diperingatkan hal-hal demikian supaya apa? Kita tak lalai, tak ghaflah, tak lupa, tak cuai. Kerana kita manusia ini, itulah hakikatnya, cuai, lupa, ghaflah, lalai, cuai, itulah kita manusia. Dan manusia tak namakan manusia melainkan kecuaian, kelalaian. Lepas tu dia kata manusia daripada kata apa? Insan. Insan maknanya lupa. Nasa, nasya, yansa, nisyanan, insanan. Nah, itulah maksudnya. Insan datang pada kalimah nasya, iaitu lupa, lalai, leka.
Selama kita jadi manusia, kelalaian biasa, kelupaan biasa, kecuaian biasa. Itulah manusia. Cuma janganlah menjadi itu yang biasa-biasa hingga dibiasakan, tak boleh. Kita nak kena betulkan balik, nak kena sempurnakan balik. Mana yang lalai diperingatkan, mana yang lupa diberitahu, mana yang salah diperbetulkan kembali, dimohon kemaafan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi ini kita nak sambung perbincangan kita pada bulan yang lepas, walaupun saya tidak nak detailkan sangat sebab saya mohon maaf pada pagi ini sikit sebanyak tak sempat untuk menyemak semua yang saya nak sampaikan kerana agak kesibukan, dan kebetulan buku ini pun 2 minggu berada di lokasi yang lain. Pagi ini baru dapat buku ni, ya, kerana bukan tersalah tak, tapi ada orang pinjam, ya, dan saya pun lupa nak minta suatu hari 2 hari semalam ataupun baru semalam. Hari ni baru dapat, ya, pagi ni baru dapat, jadi tak sempat nak semak semua. Tapi tak apa, saya akan baca dan kemaskan apa yang saya boleh sampaikan seawal pagi dalam beberapa topik yang berkaitan, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan puan-puan semua, kita nak tengok kepada muka surat 112. Sambungan bicara kita pada 3 hari 8 yang lepas. Saya akan ambil hanya satu topik ataupun 2 topik saja, kemudian berbaki saya akan cuba buat perumusan dalam bentuk wasiat ataupun tausiah umum saja sampai tamatkan jam 11, insya-Allah. Baik. Tengok 112 tu muka surat 112 dalam buku kita, iaitu sambungan tajuk sebelumnya, berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakan seorang yang melintasi pembaca Al-Quran. Apabila ada orang yang lebih berkedudukan dari sudut ilmu, kesalehan, kemuliaan, lebih berusia dan wara, lebih dihormati kerana mempunyai kuasa atau lebih tua daripadanya atau sebab-sebab yang lain. Seorang itu dia seorang yang baik, seorang berakhlak mulia, yang wara, yang soleh, orang alim seumpamanya, melintai seorang pembaca Al-Quran. Tidak mengapa baginya untuk berdiri sebagai tanda hormat dan memuliakannya, bukan untuk menunjuk dan mengagungkannya. Bahkan hal ini adalah sunat. Ini semua akhlak lah ni. Kita sedang baca Quran, tengah galik baca Quran, tiba-tiba tengok seorang yang kita kenal, orangnya berilmu, seorang yang alim, seorang yang berperawakan waraknya dengan kesalahannya. Mudah kata orang berilmu lah, orang alim lah, ialah mungkin imam besar ke contohnya. Tengok dia datang, pada masa itu kita baca Quran, disunatkan kita untuk bangun menghormati, bangun tegak berdiri menghormati kehadiran atau lintasannya. Jadi ini satu akhlak yang mulia, ya. Padahal kita sedang baca Quran, teruskanlah bacaan tu. Tetapi pada masa itu, di saat kita lihat ada orang lalu itu orang yang salah, dan kita kenal orang berilmu, seorang alim boleh jadi seorang imam sebagai contohnya, kita bangun berdiri tegak seketika sebagai memberi penghormatan. Ini adalah satu amalan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat, ada riwayat disebutkan daripada Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa satu hari aku sedang duduk membaca Al-Quran, kata Abu Hurairah sendiri, tiba-tiba aku perasan Nabi pun datang dari kejauhan. Aku perasan Nabi dari kejauhan datang. Aku lantas bangun, daripada sedang duduk itu aku lantas bangun berdiri. Lalu Nabi tanya, "Ma bika ya Abu Hurairah? Siapa kau berdiri macam ni?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, ataita min ba'idin, engkau datang jauh. Aku tengok kamu ya Rasulullah, aku mesti hormat kamu." Maka Nabi tidak kata tidak. Nabi tidak kata tidak. Nabi mengiyakan. Jadi kata riwayatnya, dengan sebab itu amalan berdiri menghormati orang-orang yang alim, yang berilmu, yang salah, yang lebih baik kita daripada kita, hatta ketuaannya. Kalaupun dia seorang tidaklah orang saleh, tetapi ketuaannya, dia sudut pangkatnya tinggi, tak salah kita bangun beri penghormatan.
Hatta ketika baca Quran pun dibolehkan apabila kau duduk biasa. Ini antara contoh akhlak yang mulia. Hal ini disebutkan dalam banyak riwayat menyatakan bahawa perbuatan berdiri itu untuk memuliakan seorang adalah sabit daripada perbuatan Nabi SAW, perbuatan para sahabat baginda berserta penyaksian dan perintahnya, serta perbuatan tabi'in dan golongan selepas mereka, kalangan ulama dan orang-orang salih. Pernah satu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni sebagai khalifah. Yang kedua, dia sedang duduk semajlis, dan dia khalifah. Mana di antara orang paling teristimewa dia lah khalifah. Mana presiden negara. Dialah orang paling mulia di kalangan yang ramai. Sedang Umar duduk dalam majlis tersebut, dia nampak seorang lelaki masuk. Dia nampak ada orang lelaki masuk dari belah belakang. Umar baca ni, nampak orang masuk dari belakang. Maksudnya, orang ramai tak kenal. Tapi Umar, dia kenal orang ni, orang yang salih. Di kalangan orang salih, yang orang tak kenal dia. Ada orang yang kata orang ni memang orang luar lah. Tidak orang Madinah dan tidak orang Mekah. Orang luar. Umar kenal. Lalu Umar pun bangun. Dia khalifah. Dia bangun. Lalu orang lain pun semacam tersentap lah. Pasal apa Umar khalifah bangun? Dia buat kat siapa? Tiba-tiba Umar panggil ke depan. Datanglah orang tu ke depan, panggil Umar panggil. Lalu orang datang ke depan. Lalu Umar bukan setakat dia bangun, dikucup tangan orang itu. Kucup tangan pula. Jadi orang ramai pun tak faham. Kenapa Umar ni? Siapa orang ni? Lalu kata Umar, dia adalah tetamu aku datang dari luar. Betul. Orang ni tidak orang Madinah, orang Mekah, orang luar. Tapi Umar kenal dia. Daripada sejarahnya mungkin orang ni orang yang salih. Walaupun dia bukan pemimpin. Maka riwayat menyatakan Umar radhiyallahu anhu meletakkan orang sebelah kanannya, sebelah kirinya, kemudian dia salam dan kucup tangan orang tadi. Lalu sahabat-sahabat yang ada seramai banyak Umar berkata bahawa Umar telah buat benda yang betul. Jadi ini di antara satu akhlak lah. Sebab itulah kita pun dalam apa-apa situasi, keadaan, majlis, kita bukan serta baca Quran pun, ada orang yang dikenal orang alim, orang yang salih, lagi orang berilmu tinggi, dan lebih pada kita, bahkan di atas sifat dia sebagai orang besar sekalipun. Tidak salah kita nak bangun, beri penghormatan. Bukan dia nak menunjuk tidak ni, bukan mengagungkannya, tapi sekadar ihtiraman, penghormatan kepada orang tadi di atas ketuaannya, mungkin kewarakannya dan juga keilmuannya. Orang berilmu, apalagi para ulama kita lah sebagai contoh. Ini akhlak dalam Islam. Jadi cerita kita ini tentang membaca Quran. Sehingga baca Quran pun tidak salah bangun, berdiri sekejap untuk menghormati orang yang datang itu sebagai orang yang salah, dan dianggap sebagai satu cara untuk memuliakan orang yang berilmu di kalangan kita. Baik. Jadi hal ini sekira tidak jadi satu isu lah. Kita ambil sebagai sedungan-renungan bersama, maka boleh kita amalkanlah. Maka dua konteks lah tuan-tuan. Yang pertama, kita baca Quran, tengok orang yang datang, orang berilmu, kita bangkit sekejap. Kau beri laluan kepada dia. Nak sambut-sambutlah. Termasuklah juga kalau orang tu tidaklah orang soleh mana, tapi sifat ketuaannya. Atau boleh sebut dalam kitab ini, orang lebih tua daripada umur pada kita. Dan orang dihormati juga. Mungkinlah pemimpin. Tidak salah. Tidak salah. Ya, kita tengah duduk, tiba-tiba datang YB contohnya. Kita tunjuklah sikap menghormati, bangun sekejap, beri penghormatan. Ini akhlak dalam agama. Tidak salah, bahkan ia satu amalan yang diajar oleh agama demi untuk menimbulkan rasa penghormat pada orang yang demikian. Bahkan orang alim khasnya lah, orang lebih berilmu dan orang yang alim daripada kita. Baik. Itu satu perkara yang saya rasa tak ada masalah. Kita boleh terima hakikatnya baik. Jadi dalam hubungan ini, kita boleh buat rumusan bahawa bangun, berdiri, menghormati orang lebih berilmu, lebih daripada kita nilainya dari sudut mungkin pangkat, tidak salah. Kita dalam majlis,
tiba-tiba datang orang yang sekian-sekian, kita pun bangun. Bahkan hari ini dalam program rasmi kita dapati dah ada arahan itu. Bila masuknya orang tertentu, pengacara mari pun sebut, tuan-tuan dipersilakan bangun. Itu amalan yang tidak salah dalam konteks Islam. Kita pun tak tunjukkan kepala lah. Siapa dia aku nak bangun? Tak payahlah tunjukkan kepala. Bangkitlah sekadar itu, kan itu amalan yang tidak bercanggah dengan Islam. Nabi pun pernah melakukannya, dan Umar pernah melakukan pada seorang yang masuk tadi. Kalau Umar boleh buat macam tu, siapalah kita? Umar sebagai presiden negara Islam, sebagai ketua negara, dihormatkan dhaif yang datang, bahkan kucuk tangannya, bahkan duduk di sebelah kirinya. Dan itu jadi satu penghormatan yang cukup baik untuk kita amalkan bersama baik. Kemudian yang kedua ni, sebelum saya detailkan sikit lagi. Yang kedua ni ialah hukum hakam yang sangat berharga berkaitan dengan bacaan Quran dalam solat. Dalam muka surat 113 dalam buku tuan-tuan itu, hukum hakam yang sangat berharga berkaitan bacaan Al-Quran dalam solat. Isu bacaan Quran dalam solat, khasnya bacaan suratul Fatihah. Baik. Antaranya, wajib membaca Al-Quran dalam solat fardu menurut ijma' ulama. Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad dan majoriti ulama berkata wajib membaca suratul Fatihah dalam setiap rakaat. Setiap rakaat wajib membaca suratul Fatihah dalam setiap rakaat. Manakala Abu Hanifah dan sekumpulan ulama berkata tidak wajib membaca surat Al-Fatihah langsung dan tidak wajib membaca Al-Quran dalam 2 rakaat terakhir. Maksud kalau sembahyang Zuhur, sembahyang Asar 4 rakaat, 2 rakaat tak payah baca Fatihah pun tak apa. Ini pandangan mereka baik. Tetapi kita kena ambil pandangan yang majoriti. Dakhal pandangan ulama Syafi'i kita. Dalam hal ini, kita sentiasa diberitahu oleh para alim ulama khas dalam mazhab Syafi'i kita bahawa membaca Fatihah dalam solat tiap rakaat itu adalah wajib. Tiap rakaat mesti membaca suratul Fatihah. Ini adalah antara pandangan mazhab Syafi'i kita yang kita kekal sampai sekarang. Kita pegang sampai sekarang. Jadi pada pandangan Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lain yang tak wajib itu kita tak perlu nak ambil sebagai amalan kita. Sebab apa? Sebab pendapat yang sahih daripada Nabi SAW. Pendapat yang sahih daripada hadis Nabi SAW. Yang Nabi sebut dalam hadis daripada Ibn Hibban, Nabi sebut apa? La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'ani. Sabda Nabi SAW, tidak sah salat yang tidak dibaca ummul Quran. Apa ummul Quran? Fatihah. Di dalamnya tak sah salat. Tak sah salat yang tak dibaca Al-Fatihah dalam salat itu. Baik. Jadi hadis ini hadis yang qat'i, termasuk hadis yang lain pun sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak ada salat bagi orang yang tak baca surah Al-Fatihah. Tak ada. Sembahyang duha ke, sembahyang tahajud ke, sembahyang qabliyah ba'diyah serta fardu, tak baca Fatihah tak ada sembahyang. Mana batal solat. Ini antara nas yang jelas baik. Satu lagi perkara yang kita kena sebut ialah, katalah kita baca Fatihah rakaat yang pertama, kedua, sembahyang Zuhur katalah. Tiba-tiba tak baca, lupa nak baca Fatihah rakaat yang ketiga. Terus baca surah. Pun dianggap solat kita batal. Sebab dalam fiqh Syafi'i kita dan berdasar kepada hujah di bawah Imam Nawawi ini, tiap rakaat mesti baca Al-Fatihah. Subuh 2 rakaat pertama dan kedua. Asar 4 rakaat, 1, 2, 3, 4 rakaat. Wajib baca Fatihah. Termasuklah Maghrib 3 rakaat. Pertama, 2, 3 mesti baca Fatihatul Kitab, iaitu Al-Fatihah. Disebut Ummul Quran. Tak baca maka ia membatalkan solat kita. Kena ulang balik. Kita baca Fatihah pertama, 2 baca. Entahlah apa jadi tak tahu. Terus bangun ketiga baca Qul Huwallahu terus.
Dan kita ingat, aku tak baca, solat kita kena ulang balik. Ia telah jadi solat yang batal. Kalau kita lupa sampai penghujung, itu lain cerita. Kita ingat, kita baca Fatihah, maka kita dianggap membatalkan solat. Terbatal solat, dia mesti ulang kembali. Ini satu pandangan yang jelaslah. Dan saya pun tak nak bincang tentang pandangan yang lain. Baik. Itu tentang Fatihah. Tentang Fatihah. Hal yang sama, kata para ulama, ini antara kupasan yang lain di sebalik bacaan kita pada pagi ini. Katalah kita sembahyang baik qabliyah, ba'diyah, zuhur ke asar, isyak, maghrib, Rasulullah duha dan juga solat-solat yang lain. Kita baca Fatihah, tak baca surah yang lain. Maksudnya baca Fatihah, lepas Fatihah rukuk dan sujud, tak baca surah yang lain. Kalau Allah pun tidak, apa pun tidak baca. Apa hukumnya? Apa keadaannya? Dalam hal ini, para ulama berijma' bahawa sunat membaca surah selepas surah Al-Fatihah. Pada asalnya, sunat membaca surah selepas daripada Al-Fatihah. Itu antara konteks yang pertama. Sunat membaca surah tertentu walaupun ringkas pendek, sekalipun pendek ringkas, selepas membaca Fatihah. Tapi kalau kita tak baca langsung, dia tak baca langsung, lepas daripada sembahyang, lepas pada Fatihah terus rukuk, maghrib ke isyak ke zuhur asar, dia tak batalkan sembahyang, cuma mengurangi pahala. Dia tidak batalkan solat dan sah solat kita. Cuma hal ini kata para ulama, kita baca kat sini, mereka berijma' bahawa sunat membaca surah selepas surah Al-Fatihah dalam 2 rakaat subuh dan rakaat pertama bagi solat-solat yang lain. Tetapi si pendapat mengenai hukum sunat membacanya ketiga dan keempat, ulama ni tuan-tuan ada perbincangan. Berdalil kepada dalil yang banyak dalam konteks hadis Nabi pun disebut bahawa antaranya ialah mengekali, sebut ulang balik awal tadi, mengekalkan bacaan Al-Fatihah wajib qat'i, baik, dan mengekalkan bacaan surah selepas Fatihah sunat, itu lebih baik, lebih afdal. Dia bagi tak baca langsung, tak baca tak salah, tak batal solat, dan mengekalkan bacaan selepas Fatihah dengan surah tertentu, baik surah apa sajalah, wal asri ke inna a'tainaka al-kautsar, iza zulzal, tak kira lah mana surah, itu lebih afdal, lebih baik untuk melengkapkan pahala solat kita. Namun begitu ada pandangan menyatakan bahawa dalam soal baca Fatihah ini, baca surah ini, iaitu surah tertentu, berijma' bahawa selepas surah Fatihah dalam 2 rakaat solat subuh dan rakaat pertama solat yang lain. Maksudnya ialah tak nak baca surah yang lain, baca surah tertentu selepas solat sebelum Fatihah. Contoh kita sembahyang zuhur, katakan lepas Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, Allahu akbar, rukuk. Kemudian bangun rakaat yang kedua, surah Fatihah, kita baca surah lagi, wal asri inna qul wallahu ahad, contohnya, selesai. Yang ketiga, kita lepas Fatihah kita rukuk terus. Itu antara amalan yang dibolehkan. Maksudnya kita tak mengekalkan bacaan surah. Untuk ketiga, keempat, kita hanya baca surah Fatihah saja, dibolehkan, tak ada masalah. Ada pandangan mengatakan dibolehkan, tetapi saya lebih mengambil pandangan dalam konteks Syafi'i kita mengekalkan bacaan surah selepas Fatihah itu lebih afdal dan lebih mulia, lebih sempurna, lengkap solat kita dari sudut pahala dan sunnahnya begitu. Sebab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bila meletakkan hukum, jelas berdalilkan hadis-hadis yang kuat dan seumpamanya. Tapi kalau kita solat di tempat tertentu, di negeri tertentu, memang tuan-tuan sekalian, ya, kita lepas saja Fatihah itu,
kita sembahyang zuhur ke asar, sembahyang bukan jahriyah, imam tu rukuk. Itu bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab yang lain. Mungkin Abu Hanifah, Hanafi seumpamanya. Jadi kita tidak jadi isu lah sampai tak kita tak sah solat ni. Kenapa? Tak baca surah lepas Fatihah. Tidak. Dengan baca Fatihah dah cukup untuk melengkapkan ibadat solat bagi mereka. Kepada kita pun tak ada masalah, tapi kita dalam konteks negara kita, kita amalkan yang itulah. Lepas kita baca Fatihah, kita baca surah yang tertentu. Baik. Soalnya sekarang ialah kita baca surah. Baik. Kita sembahyang seorang-seorang ke, sembahyang fardu sebagai imam ke, baca surah. Ceritanya surah kita baca itu, maknanya bukan Fatihah ni, surah kemudian. Mungkin surah tertentu mana yang diafdalkan. Kat pertama surah panjang ke, kedua dipendek baca, ataupun boleh panjang belaka. Contohnya, kita solat dalam keadaan solat tertentu, mana yang lebih utama, kita solat membaca surah yang panjang kat pertama, ataupun kita baca yang kedua pun kurang panjang sama, bahkan yang pertama itu panjang, kedua pendek. Ini antara kita nak cerita, tuan-tuan. Baik, dengar elok-elok. Ulama mazhab kami berkata, apabila kita kata hukumnya sunat, maka tiada khilaf pada bacaan yang perlu lebih pendek pada bacaan 2 rakaat terawal. Mereka berkata lagi, kadar bacaan Quran dan rakaat ketiga 4 adalah sama. Arti kalau kita nak baca sama pun tak ada masalah, panjangnya, pendek pun sama tak ada masalah. Ataupun dalam konteks yang lain, kita baca yang awal panjang, yang kedua tu pendek. Kat pertama, contoh kita sembahyang subuh lah. Contoh sembahyang subuh, kita ambil subuh. Kat pertama, selepas Fatihah kita baca surah panjang sikit. Kat yang kedua, kita baca surah yang lebih pendek. Itu amalan yang diterima dalam konteks mazhab Syafi'i kita pun sama. Jadi ada masa kita baca panjang pada waktu kat pertama, dan yang kedua kita baca lebih pendek susunannya. Baik. Adakah seorang itu perlu memanjangkan bacaan Al-Quran ke pertama? Berkata kedua, ini pandangan. Dapat dua pendapat dalam kalangan ulama mazhab kami, Syafi'i kita lah. Pendapat yang lebih sahih di sisi majoriti mereka tidak perlu memanjangkannya. Maksudnya dalam pandangan Syafi'i kita tak perlu nak panjangkan sangat. Nak pendek pun boleh, nak panjang pun tak apa. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa perlu dipanjangkan. Perlu dipanjangkan. Maksudnya kat pertama, panjanglah sikit daripada kat yang kedua. Boleh? Kat pertama, baca surah yang panjang sikit. Yang kedua, baca yang agak pendek. Pendapat ini juga adalah pendapat yang terpilih berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Jadi dalam konteks ini, kata para ulama, yang agak lebih utama ialah kita panjangkan bacaan untuk ke pertama, kedua pendekkan. Sebab apa? Ada hadis Nabi sebut, kata para sahabat, kami pernah sembahyang dengan Nabi SAW. Sembahyang dengan Nabi, kata mereka, anna Rasulullahi kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniyati. Adalah Nabi ketika bersolat dengan kami, memanjangkan bacaan Quran pada kat pertama dengan qadar yang tidak panjang yang kedua. Maksudnya yang pertama panjang sikit, yang kedua dipendekkan bacaannya. Ini amalan Nabi SAW. Jadi kepada kita, kita mengambil pandangan ini lebih utama. Panjang ke pertama, pendek yang kedua. Tapi kalau soal panjang tak ada masalah. Ya. Tetapi amalan biasa kita tengok masyarakat dalam konteks Imam Syafi'i ialah pertama kita panjang, yang kedua kita pendekkan. Cuma nagiknya kata Imam Nawawi dia kata apa? Faedahnya ialah orang terlewat datang boleh mendapat rakaat pertama. Kalau dah imam katalah maghrib, diimamkan solat maghrib contohnya, dia bukan baca surah Qul Huwallah terus. Dia bacalah katalah surah Al-Qari'ah, contoh. Al-Qari'ah panjang daripada surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah.
Jadi pada masa dia baca surah itu, sekurang-kurang orang lewat boleh masuk saf. Sempat untuk ambil rakaat yang pertama itu. Sekurang-kurang macam tu. Supaya orang yang lewat boleh masuk untuk saf yang pertama, atau untuk rakaat pertama, kerana imam baca panjang. Tapi kalau imam rakaat pertama baca Qul huwallahu ahad, ataupun dia baca Qul rabbin nas, kedua baca Qul huwallah, pendek sangatlah. Jadi jemaah yang datang lewat tak sempat untuk masuk dalam saf ataupun kepada pertama. Baik. Jadi itu hikmahnya. Baik. Dalam hal ini, apa yang saya boleh rumuskan bahawa tak ada isu yang kita boleh pertikaikan, perdebatkan sampai ketika tekak orang sah tak sah semayang kerana rakaat pertama panjang pendek, tak perlulah. Yang penting bacalah ayat suci Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang kita hafal. Cuma satu lagi yang diajar dalam konteks mazhab Syafi'i kita ialah kalau baca surah yang pertama, yang pertama surah yang lebih ke depan, maka baca yang kedua surah lebih ke belakang. Maksudnya macam ni. Menurun, makin menurun, makin menurun. Kalau kita baca contohnya, hatta sembahyang zuhur asar sekalipun, ya. Kita baca sembahyang asar sekalipun. Baik. Kita baca kat pertama surahnya ialah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Bila masuk rakaat yang kedua, kita baca surah contohnya idza jaa nasrullah. Dia makin menurun. Kita tak boleh mulakan, tak boleh maksud haram tidak ni, tapi tidak menepati sunnah. Tak boleh kita mulakan pertama dengan qul wallahu ahad. Yang kedua kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab itu dah meninggi, dah makin ke atas. Jadi kena surah tu makin menurun. Jadi kena hafal lah. Surah-surah ni kena hafal. Terutama surah-surah 30 juz 30 hafal. Tengok mana yang makin menurun. Qul wallah makin menurun berbandingan qul a'udzu birabbil falaq. Surah Qul Nas lebih menurun daripada surah Al-Zalzalah contohnya. Jadi itu amalan yang diajar dalam fiqh Syafi'i kita. Jadi ini kita kena amalkan. Dah ustaz, saya semayang biasa saya tak tahu. Saya tak tahu masalah. Semayang sah, jangan kata tak sah. Cuma kalau kita dah tahu, kita kena amalkan amalan tersebut. Jadi kita kena rekodkan seawal kita sembahyang, rekod dulu. Bukan rekod suara. Rekod ingatan kita, aku ni nak baca surah dan pertama surah Al-Qari'ah. Rakaat kedua aku nak baca surah Al-Fil. Contoh. Selesailah tu. Yang pertama Al-Qari'atu mal-Qari'ah, lepas Fatihah. Rakaat kedua kita baca Al-Fil. Apa Al-Fil? Surah Al-Fil surah apa? Surah gajah tu. Kita baca surah Al-Fil sebagai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi selesailah. Jadi makin menurun. Ini amalan kena cakna. Sebab kadang-kadang imam kita dia tak pasan. Dia pakai baca je. Dia hafal lah. Tapi amalan-amalan yang diajar dalam sunnah Nabi SAW, bahkan dalam Syafi'i kita, itu yang diajar oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Tuan-tuan puan-puan semua, saya tak nak sebut yang seterusnya kerana sedikit bacaan yang saya rasa perlu kepada penjelasan lanjut. Saya berhenti setakat tu daripada bacaan kita hari ini, setakat page itu 114, setakat hadis tadi. Yang berbaki saya tak nak bincang lagi sebab saya akan cuba bincang kemudian kerana saya perlu kepada masa untuk mendetailkan, kalau tidak jadi isu berpanjangan pula. Saya nak pergi dalam masa 20 minit terakhir ini, saya sebutkan tadi, saya nak bercakap benda yang umum tentang peringatan, tausiah, wasiat. Jadi kita tutup buku ini sekejap. Bukan tutup sekejap lah, tutup teruslah untuk hari ini. Ya, kita sambung nanti bacaan kita. Setakat tu untuk hari ini, buku ini. Saya pergi kepada peringatan yang lain pada pagi ini dalam tempoh 20 minit berbaki ini secara umum. Ya, tuan-tuan, puan-puan semua, kebetulannya saya sempat bersemak semalam lagi daripada bacaan beberapa tulisan, dan hari ini saya nak sambung 2-3 perkara dengan tuan-tuan sebelum kita tamatkan pukul 11 lebih kurang, 20 minit lagi lebih kurang sekarang ni. Setakat itulah bukunya, boleh? Sebab saya pun buku ni tak sempat nak semak keseluruhan.
Buku tak ada dengan saya sejak 2 minggu ni kerana ada orang pinjam. Baik. Ada 2-3 perkara saya nak sentuh sebagai satu peringatan ilmu ataupun peringatan bersama pada pagi ini. Berdasar kepada beberapa kutipan daripada pandangan para ulama kita untuk kita ambil peringatan bersama untuk kita tingkatkan upaya iman kita, akhlak beragama kita demi kerana kebaikan bersama baik. Antara kata menarik ialah daripada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi. Peringatan yang menarik dikata apa? Dia kata wal mukhlisin atyabun nas 'aishan fi hadhihi dunya. Ini kita masuk bahagian terakhir melalui suntikan ilmu sebanyak ni. Kata Imam Qayyim, dia kata wal mukhlisin atyabun nas 'aishan fi hadhihi dunya. Orang-orang ikhlas ini adalah orang yang paling terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Al-mukhlisin atyabun nas 'aishan fi hadhihi dunya. Orang yang ikhlas, orang yang paling terbaik di atas bumi Allah yang terbentang ini. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali kita kena ingat bahawa dalam kita beribadat, dalam kita beramal, dalam kita melaksanakan tuntutan agama, banyak amalan kita ini akan diikat dengan soal hati dan jiwa. Dia tak datang ibadat secara tanpa jiwa, tanpa hati. Kita solat, kita puasa, kita berzakat, kita berinfak, kita buat apa kebaikan sebab daripada ketulusan hati. Dia tak datang secara fizikal lain semata-mata, tidak. Mesti. Sebab itulah para ulama kita menegaskan bahawa semua amalan mesti datang daripada hati yang tulus dan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat ke-5, tak silap saya. Boleh saya mak Al-Bayyinah ayat ke-5 ke-7, lebih kurang begitulah. Tengah-tengah tu. Allah sebut dalam Al-Quran, tidak mereka diperintahkan untuk beribadat melainkan dengan ikhlas dalam beragamanya. Jelas. Satulah di sini kata Imam Qayyim, orang ikhlas orang paling terbaik di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Amalan kita boleh rosak kerana beberapa sebab. Amalan kita, Quran kita baca ke, infak kita buat ke, sedekah kita buat ke, solat kita buat, apa saja boleh rosak dengan beberapa sebab. Yang pertama, bila ada riak. Riak supaya orang puji, orang sanjung. Yang kedua, kerana sum'ah, supaya orang tengok kita punya kelebihan daripada orang lain. Sum'ah, kita buat supaya orang tengok. Orang tak minta puji, tapi kita minta supaya orang tengok amal kita lebih ada orang lain. Hanya kita tunjuk amal kita, orang tengok saja, padan dah. Oh, hebat dia, tak macam orang lain. Kita rasa macam sum'ah. Amal kita boleh jadi amal bersifat a'jab, bangga diri. A'jab mana bangga diri. Orang lain tak macam aku derma 100, orang lain RM10 je. A'jab, bangga diri. Dan kita beramal mungkin sebab takabur, angkuh. Aku ada ilmu banyak, orang lain mana tak macam aku, jahil. Takabur. Ini di antara perangai yang memburukkan amal kita. Daripada riaknya, sum'ahnya, ijabnya, termasuklah takabur. Semua amalan bila ada sifat riak, sum'ah, ijab dan juga takabur, habis. Kata Nabi SAW, amal demikian haba'an manthura, akan jadi debu-debu yang berterbangan. Tuan-tuan puan-puan, reda tak kita? Kesungguhan kita buat ibadat, infak, sedekah, derma, solat, qiyam, tahajud, ke masjid ilmu, ke masjid cari ilmu macam-macam. Tiba-tiba pahalanya semacam debu yang berterbangan. Reda tak reda? Kita tak reda.
Kalau kita tak redha, maka jawapan yang lebih besar apa dia? Kena ikhlas. Kena ikhlas. Kena ikhlas. Bahkan para ulama dalam bab tasawuf, usaha ke arah membina keikhlasan itu perlu. Dan mesti kena buat. Untuk bina keikhlasan, perlu dan kena buat. Apa antara amalan yang boleh jadikan kita ikhlas? Saya sebut ini peringatan, saya letak di hujung, bukan apa, sebab saya pun tak nak bincang detail tentang kitab hari ini, nak ambil peluang ini sebab kali saya nak sampaikan ilmu sebanyak pada tuan-tuan saya sendiri. Maka kita kena usaha. Saya sendiri pun yang bercakap ini pun, saya bimbang ada riak, ada sum'ah, ada a'jab, takabur. Saya bimbang. So ini penyakit yang boleh datang pada semua orang, tak kira siapa. Ahli ibadat boleh jadi a'jab, boleh jadi takabur, riak, sum'ah dengan amalnya. Orang yang ngerti baca Quran, qari yang terkenal dengan suara yang dilantum begitu indah menarik, boleh jadi a'jab, sum'ah, takabur, riak dalam kelakuannya. Seorang yang hebat dalam kekayaan harta benda, dia sentiasa menyumbang, memberi lebih dari orang lain, boleh jadi datang ijab, sum'ah. Datang tak? Jadi manusia, ruang peluang untuk dimasuki oleh syaitan, iblis tu ada. Tak ke siapa. Kau tidak, Nabi tak kata macam tu. Dalam satu cerita hadis Rasulullah sebut pada kita, di hari akhir nanti, 3 golongan manusia Allah tolak mentah-mentah. Yang pertama, golongan yang qari al-Quran, bertemu Allah Azza wa Jalla. Allah, siapa kamu? Dia kata, aku ni qari Quran, aku ajar orang baca Quran, aku ajar orang pada. Allah kata, kadzabta, bohong kamu. Kamu nak tunjuk kamu lebih daripada orang lain. Ijab ada, keangkuhan ada. Datang pula yang kedua, antaranya ialah orang yang suka buat kebaikan, infak. Pun sama, saya suka infak, bantu. Allah kata, kadzabta, bohong kamu. Kamu buat supaya kamu dipanggil pada orang yang paling mulia ke manusia, neraka nanti. Akhirnya, kesemua mereka ini Allah kata kadzabta, bohong mereka. Padahal itu ahli Quran. Ini orang suka sedekah. Ini orang jaga ibadat. Tapi Allah kata kadzabta, bohong kamu, neraka menanti. Itulah kita dalam hidup ini, saya termasuk cakap ini, mari kita bina keikhlasan. Apa cara langkah kita bina keikhlasan? Sekurang-kurangnya ada 3-4 amalan yang kita lakukan. Berkongsi. Yang pertama, kita dalam keadaan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah jadikan hati kita hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang beriman, hati yang bahagia. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, campakkan dalam hatiku ketenangan, bersih jiwa, bersih hati, tak ada kekotoran, tak ada syirik, tak ada benda kotor maksiat. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita tak ada kekuatan, melainkan hanya berdoa, minta pada Allah, supaya Allah yang bentukkan hati kita. Itu yang pertama. Ringkas, kita dapat 3-4 perkara ni. Yang kedua, yang pertama dia minta pada Allah dengan berdoa, minta sentiasa, pastikan hati. Kalau dalam konteks doa, doa itulah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyani. Minta Allah bersihkan kita daripada sifat munafik, sifat durhaka dan kufur pada Allah Azza wa Jalla. Itu doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyani. Sebagian doanya lah, ya Allah, minta bersihkan hatiku daripada sifat munafik, bertalam dua muka, sifat kufur dan sifat durhaka kamu ya Allah. Kufur, durhaka dan munafik. Allah matahir qalbi minan nifaq wal kufri wal asyani. Ini 3 perkara. Baik. Jadi pertama ialah kita minta banyak pada Allah, kerana Allah menguasai hati kita. Hati kita dimiliki oleh Allah. Allah yang pegang hati kita. Allah boleh cerahkan, Allah boleh berikan ujian berbentuk kehitaman hati. Allah berkuasa. Baik. Yang kedua, untuk kita timbul keikhlasan dalam kita beribadat, ialah kita mengurangi amal-amal yang bersifat secara zahiri, terang dan nyata. Kita mungkin dalam bab ibadat tentu kita tak mampu nak buat benda yang secara terang. Kalau kita buat terang, datang benda macam tadi. Buat benda yang agak terang di khalayak ramai, datang ijab, datang perasaan sum'ah, datang dalam hati kita perasaan yang tadi apa tadi? Takabur, ada riak.
kita perbanyakkan amal secara siri, rahsia. Kalau infak, rahsia. Ibadat derma, rahsia. Ibadat yang sifat tolong bantu orang, rahsia. Dan hal solat sembahyang pun kita tak buat di khalayak ramai. Kalau ada orang, kita tak mudah nak bangkit solat, tapi orang tak ada, kita buat. Contohnya, itu jaga. Itu nama kita al-muhafazah alal amal. Jaga amalan. Supaya apa? Supaya kita dapat rahsiakan amal kepada orang ramai. Itu antara langkah ni. Infak derma sekalipun, macam kita sekarang. Tadi Kak Salwa sebut tentang derma-derma yang saya rasa itulah amalan kita bersama. Kita tengok dalam sana kita, hati kita kadang-kadang bercambah dalam hati kita perasaan riak, angkuh, sombong riak. Tak perlu kita beri sekarang. Tak perlu kita nak beri, tapi kita nak beri. Tetapi mencari ruang-ruang yang orang tak nampak al-rahsia. Sebab tu hari ini saya kata online ini lebih afdal dalam banyak keadaan. Online lebih afdal. Sebab orang tak tahu kita dengan amal kita. Kita onlinekan saja. Banyak kita nak beri, menyumbang. Kita dengan amalan kita, dengan Allah. Orang tak tahu. Dan kita tak sebut nama. Bahkan kita online tanpa tak nama kita. Cukup dengan nama Allah contohnya. Dia lebih mulia. Jadi kata para ulama kita, yang kedua ialah buat ibadat dan amal secara rahsia, bukan terbuka di atas sebab kita ada faktor kelemahan hati jauh. Ini kena ambil ingatan. Yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, untuk membina keikhlasan dalam kita beramal dan beriman kepada Allah khas dalam kita beramal. Yang ketiganya ialah kita dalam keadaan iringi amalan kita dengan istighfar yang berterusan. Buat saja amalan, buat saja ibadat tertentu, iringkan dengan ucapan apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Sedekah derma kita sombang, iringkan istighfar. Kita nak Allah angkat amal kita dengan keikhlasan kita dan Allah tolak daripada kita sifat sam'ah, riya, angkuh, sombong tadi, ijab. Iringkan istighfar. Suatu istighfar, kata ulama, setengah ulama kata, ini disebutkan Imam An-Nawawi juga, istighfar adalah pada pembersih kepada amal-amal kita. Pembersih akan menutup ruang keburukan. Sebaliknya dengan istighfar akan mencahayakan amal kita si Allah Azza wa Jalla baik. Yang ketiga, kita iringkan melalui amal kita dengan istighfar. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah angkat daripada kita perasaan riak, tangkuh dan sombong dan seumpamanya baik. Itu yang ketiga. Keempat terakhir, kata para ulama kita, untuk kita membina keikhlasan. Keikhlasan dalam kita beramal ibadat, khasnya dalam benda-benda yang bersifat banyak ataupun sikit. Al-kamiyah wal-kaif. Maksudnya dalam keadaan banyak sikit. Biasa banyak sikit apa? Derma sedekah lah. Ya, banyak tu sikit macam-macam. Kita bila kita jaga ikhlasan benda-benda bersifat banyak sikit ini, kita dalam keadaan buatlah ibadat amal tadi dalam kerangka apa yang kita mampu kita buat. Jangan fikir soal banyak sikit, kadar kita mampu. Hari ini kemampuan. Hari ini katalah contoh derma. Kita beri RM2. Besok kita beri RM10. Bab derma ni. Lusa beri RM5. Tak ada satu angka tertentu. Ini boleh membina keikhlasan. Sebab biasa manusia, dia akan jadi orang yang angkuh sombong ada banyak. Orang bagi RM1 tak angkuh. Ada orang bagi RM1. Aku RM1 lagi hebat. Tak ada. Yang rasa hebat kat 200. Beri RM1, dia tak rasa hebat. Beri 200, aku lebih pada orang. Jadi kita amalkan amalan yang bersifat tak menentu sumbangan kita, bentuk yang pelbagai, itu akan jaga hati kita daripada sifat riak, angkuh, sombong. Tapi kalau beri bentuk yang banyak, akan timbul rasa sum'ah kita, riak kita, takabur, ijab dengan kita, dengan amal kita. Jadi ini di antara amalan kita kena selesaikan. Maksud kita kena lakukan dengan cara tadi, mudah-mudahan terbina hati kita dalam kita beramal, ikhlas akan datang, terjaga daripada sifat riak, sum'ah, ijab dan takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tu 4 antara disebutkan dalam riwayat
4 sifat utama demi untuk kita membina keikhlasan dalam kita beribadat, baiklah dalam apa situasi, ibadat yang bersifat wajib ke, sunat ke, dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan sekalian, penghujungnya saya nak bawa satu lagi tapi masa tak cukup. Yang penting ialah ikhlas. Kata Ibn Qayyim, orang ikhlas orang yang paling terbaik di atas bumi Allah Azza wa Jalla. Satulah ikhlas ini setengah ulama sebut lawan kepada syirik. Ikhlas lawan kepada syirik. Ikhlas adalah tanda ikhlas pada Allah, syirik menduakan Allah. Kalau kita tak ada ikhlas, syirik lah. Buat ibadat kerana orang. Kerana Allah separuh, orang separuh. Tak boleh macam tu. Kita buat ibadat hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang penutup terakhir, dalam 3 minit terakhir ini, ada satu lagi benda saya sentuh pada tuan-tuan semua. Kita dalam hidup ini, ikhlas kita nak bina, kita nak bangun. Orang ikhlas terbaik di atas dunia, kata Imam Ibn Qayyim. Yang kedua dia kata lagi, dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib, dikata kepada kita begini. Faman arada an yanala mahabbatallahi azza wa jalla fal yakun bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala, fal yakun ala dzikrillah ta'ala. Dia kata, siapa yang nak Allah sayang sangat kepadanya, siapa nak Allah sayang sungguh-sungguh kepadanya, Allah sayang sungguh kepadanya, maka sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyakun ala zikrillah, dia duduk keadaan sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pandangan daripada Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Siapa yang Allah sayang kepadanya? Tuan-tuan, puan-puan semua, kita dalam hidup ini tidak ada orang tak nak disayangi, dicintai. Bukan setakat Allah Azza wa Jalla nak kita disayangi, keluarga pun kita nak dicintai. Anak-anak menyayangi ibunya, anak-anak cintai ayah sampai bila-bila. Seorang suami disayangi oleh isterinya, seorang suami dikasih oleh isteri sampai bila. Itu hakikat kita. Saudara mara, adik-beradik, apalagi Allah Azza wa Jalla. Maka dengan Allah Azza wa Jalla, siapa yang nak Allah sayang kepadanya, maka perbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan yang mudah dan amalan yang simple. Sebab itulah kita dalam hidup ini, amalan berzikir. Apa saja ucapan zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala hawla. Apa saja ucapan zikir yang sifatnya sebagai zikir, maka itu adalah pakaian kita untuk kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud yang mudahnya ialah basah lidah di mana kita berada. Basah lidah waktu mana kita berada. Basah lidah walau di mana kita sekarang berada, melainkan hanya dengan ucapan zikrullah, zikir, zikir dan zikir. Orang yang lazim zikir sepanjang malam, siang malam ini, pasti akan jadi orang yang akan disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru, wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyak. Zikran katsira, kerana Allah akan sayang kepada kamu. Jadi kekuatan kita tuan-tuan di sini sampai bila-bila untuk Allah sayang, zikrullah. Taklah kita berzikir dalam maksudnya lepas bayang saja. Di mana kita berada? Tengah memandu, tengah dalam keadaan kita sedang masak dapur. Melazimi ucapan zikir ini bukan mudah sebenarnya, kecuali oleh orang-orang hati yang lembut untuk berzikir. Kalau tidak, kita zikir lepas bayang lah, subhanallah, subhanallah, habis, tak ada apa. Tak. Zikir itu kena berlanjutan sampai bila. Zikrullah. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang lembut hatinya, lembut jiwanya, ada 3 tanda besar. Orang lembut hatinya, layyin qalbahu, layyin qalbuhu. Orang yang lemah hati, lembut hatinya, lembut hatinya, ada 3 tanda, kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi. Yang pertama, orang lidahnya basah dengan ucapan membesarkan Tuhan. Lidahnya basah dengan ucapan besarkan Allah. Itu yang pertama, lembut hatinya. Yang kedua, orang dalam keadaan bercakap benda baik-baik.
an yakuna sadiqan fi kalamih. Orang cakap benda baik-baik, lembut hatinya. Ia tak erti bercakap kotor. Tak erti cakap benda keji, tak erti. Dia cakap benda baik. Itu lembut hati. Yang ketiganya, orang yang dalam keadaan sebut tentang hal kematian. Sebab apa? Dia sebut hal kematian, aku nak mati dalam iman, mati kebaikan, lembut hatinya, tak keras hatinya. Sebut tentang hal kematian. Ini 3 tanda, kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang lembut hatinya. Lin qalbuh. Hatinya lembut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu ialah zikir tadi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ini sebagai satu satu yang melengkapkan kita punya isu pada pagi lah. Kitab saya baca separuh tadi, kita sambung yang lain akan datang. Maka marilah sama-sama kita jadikan manusia, kita sebagai manusia yang ikhlas sentiasa, kemudian Allah sayang sebab kita banyak berzikir. Mudah-mudahan Allah sentiasa berkati semua, sentiasa Allah berikan kita bimbingan keilmuan, kebaikan, keselamatan, hidup dalam ketenangan, jauh daripada hal-hal yang memburukkan keadaan kita. Harapan kita bersama, amin rabbal alamin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma nawwir hayatana bil iman. Allahumma nawwir hayatana bit taqwa min al 'amali ma tarda. Allahumma taqabbal minna innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.